Assalamualaikum, saya Nur Atika binti Muhammad Zokri. Saya ingin menerangkan secara ringkas berkaitan terapi seni. Okey, kita pergi kepada konsep terapi seni. Konsep terapi seni ini ialah satu bentuk terapi emosi dan juga tingkah laku. Terapi seni ini menggunakan media seni, imej, proses kreativiti seni dan juga tindak balas individu untuk menghasilkan produk. Fungsi seni dalam pendidikan yang pertama ialah menggalakkan perkembangan fizikal, mental dan juga estetik. Kanak-kanak dapat menggalakkan perkembangan fizikal yang melihatkan psikomotor halus dan juga kasar. Selain itu, dapat mengembangkan mental dan juga daya pemikiran yang lebih kreatif dan cenderung kepada keindahan sesuatu yang ada di persekitaran mereka. Yang kedua ialah menyumbang kepada kepuasan diri. Kanak-kanak akan meluahkan segala perasaan dan apa yang mereka fikirkan dalam setiap hasilan seperti melukis. Contohnya, sekiranya kanak-kanak ingin memberitahu pengalaman yang mereka alami, mereka akan luahkan dalam kertas lukisan seperti orang sedang bermain bola. Kanak-kanak tu sebenarnya dia nak bagi tahu setiap petang ayah dan juga kanak-kanak tu bermain bola di padang. Yang ketiga ialah menyumbang kepada penyelesaian masalah. Terapi seni ni juga menyumbang kepada penyelesaian masalah kepada kanak-kanak. Sebagai contoh, kanak-kanak yang ada masalah dalam menulis, mereka boleh belajar menulis melalui cotingan secara rawak di atas kertas lukisan sebagai salah satu bantuan latihan sampingan. Yang keempat ialah dapat menyumbang kepada perkembangan personaliti. Dapat menyumbang kepada perkembangan personaliti kanak-kanak ni melalui seni pendidikan, dapat mengetahui dan mengenali kanak-kanak itu bagaimana dari segi kelakuan, tingkah laku, bakat maupun sifat yang ada dalam diri mereka. Sebagai contoh, kanak-kanak yang suka kepada aktiviti melukis, apa sahaja hasilan dan mewarna yang baik dapat dilihat bahawa individu tu dia sangat imajinasi dalam mengeluarkan segala apa yang ada dalam fikiran mereka. Yang kelima ialah sebagai alat membantu pertumbuhan kanak-kanak. Sebagai alat membantu pertumbuhan kanak-kanak dengan lebih baik, kanak-kanak tu dia dapat menghadapi setiap fasa pertumbuhan yang berbeza. Setiap kanak-kanak akan dapat menghasilkan sesuatu hasilan seni berdasarkan peringkat umur dan sejauh mana daya kognitif mereka berlaku. Okey, kepentingan seni visual kepada murid bermasalah pembelajaran. Yang pertama, dapat meningkatkan keupayaan berinteraksi dengan alam sekitar. Pengetahuan dan kefahaman dalam meningkatkan keupayaan berinteraksi dengan alam sekitar boleh didapati melalui panca indera yang ada pada manusia seperti rasa, sentuhan, bau, penglihatan dan juga pendengaran. Pengalaman seni memerlukan fokus yang tinggi semasa menghasilkan sesuatu hasilan seni. Oleh itu, seni visual penting kepada kanak-kanak untuk belajar tentang alam sekitar yang ada di sekeliling mereka. Sebagai contoh, guru pendidikan khas membuat aktiviti melukis pokok secara tidak langsung. Kanak-kanak telah didedahkan hubungan interaksi dengan alam sekitar. Yang kedua ialah meluahkan perasaan. Contohnya, kita tengok kepada kanak-kanak yang ada masalah lambat dalam pertuturan, mereka akan meluahkan perasaan marah, sedih, gembira dan sebagainya tu dalam kertas lukisan tu. So, sebagai guru kita dapat detect dia punya cara lukisan tu melalui kertas yang dilukis tu. Yang ketiga ialah menguatkan daya imajinasi. Contohnya, kanak-kanak yang menghadapi masalah slow learner, teknik seni ini mampu untuk meningkatkan imajinasi mereka terhadap sesuatu pengajaran yang disampaikan oleh guru. Yang keempat ialah menguatkan motor kasar dan juga motor halus. Sebagaimana yang kita tahu, seni ni dia banyak menggunakan pergerakan tangan untuk kita melukis ataupun mewarna. Latihan ini kanak-kanak dapat memegang alatan pensel ataupun alatan seni untuk menghasilkan sesuatu produk seni.
Okey, seterusnya saya pergi kepada cara-cara untuk saya menerangkan bagaimana terapi seni ini dijalankan. Saya menggunakan terapi seni collage, di mana saya menggunakan teknik tampalan kertas berwarna di atas kertas lukisan. Dengan hasilan collage ini dapat membantu dalam perkembangan motor halus kanak-kanak, di mana kanak-kanak menyarikkan kertas kemudian menampalnya ke kertas lukisan yang telah disediakan. Saya juga menggunakan kertas warna supaya menggalakkan kanak-kanak mengetahui pelbagai warna. Okey, bahan-bahan yang diperlukan ialah yang pertama, kertas lukisan yang dilukis bentuk bulat. Kertas warna iaitu warna kuning, biru dan hijau, dan juga gam. Okey, bersama saya ialah Aika. Di sini saya akan dulu Aika untuk menyarikkan kertas ni secara kecil-kecil, lepas tu lekatkan di kertas lukisan yang dibentukkan bulat ini. Okey, kita carikkan. Okey, saya tunjukkan cara-caranya macam ni. Tarikkan secara kecil. Lepas tu tampalkan dia ke, tengok sini ada bentuk warna kuning kan. Lepas tu tampalkan yang warna kuning ni ke bekas bentuk yang bulat yang warna kuning ni. Okey, sini tampal. Okey, seterusnya kita tengok yang ni color hijau. Kertas ni adik Ika boleh tengok yang mana satu yang color hijau. Okey, warna ni sama kan dengan yang ni kan. Okey, carikkan yang ni, lepas tu lekatkan kat sini pula. Carikkan. Okey, kita dah siap untuk color kuning, hijau dan seterusnya kita tengok yang ni color apa? Biru kan? Okey, tampal yang biru pula. Carikkan yang ni. Okey, ini adalah hasil seni yang kita buat. Okey, saya akan tanyakan adik Haikal. Adik, yang mana satu color hijau? Color biru? Color kuning? Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.